Assalamualaikum dan salam perpaduan. Anda bersama saya Nur Alis untuk laporan berita tengah malam. Saudara, paparan utama malam ini, hubungan akrab Malaysia dan Indonesia terus utuh. Saudara, lawatan singkat selama 27 jam tetapi penuh bermakna itu yang boleh digambarkan hasil kunjungan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Republik Indonesia yang berjaya membawa agenda perubahan baharu buat kepentingan nasional kedua-dua negara. Pertemuan empat mata kedua-dua pemimpin serumpun itu menjadi fokus dunia kerana kemesraan dan keakraban ternyata seperti yang diterjemahkan sebagai sahabat sejati. Tidak sampai 2 bulan jadi Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar sudah bersedia memulakan kunjungan rasmi pertamanya ke Tanah Merah Putih itu bagi memenuhi jemputan Presiden Joko Widodo. Secara peribadi, Datuk Seri Anwar mengakui Indonesia sangat istimewa buat dirinya kerana melangkaui batas sempadan dalam perkongsian budaya selain mempunyai kesepakatan dalam hubungan diplomatik sebagai rakan ASEAN. Beberapa isu dua hala serantau dan antarabangsa dibincangkan dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi. Ini termasuk kerjasama ekonomi sebagai rakan perdagangan dan pelaburan yang strategik. Pada hari pertama, 9 memorandum persefahaman dimeterai antara sektor swasta Malaysia dan Indonesia dengan jumlah projek bernilai anggaran 1.66 bilion ringgit. Antaranya melibatkan syarikat berkaitan kerajaan, syarikat pelaburan berkaitan kerajaan dan badan berkanun. Malaysia juga menunjukkan minat mendalam untuk turut serta dalam pembangunan Ibu Kota Negara IKN Nusantara dengan menyerahkan 11 surat minat atau Letter of Interest kepada pengerusi Nusantara. Malaysia yakin pertumbuhan Ibu Negara Baharu Indonesia Nusantara itu bakal memberi manfaat kepada Malaysia terutama di Sabah dan Sarawak sehingga suku kedua 2022 pelaburan Malaysia di Indonesia berjumlah 59.8 bilion ringgit manakala pelaburan Indonesia di Malaysia 4.2 bilion ringgit. Datuk Seri Anwar juga berpeluang bertemu dan bersoal jawab dengan hampir 170 orang diaspora Malaysia dalam satu majlis makan malam di Kedutaan Negara Indonesia. Dalam ucapannya, beliau tegas berpendirian tiada kompromi terhadap kelompok elit yang menyalahguna kuasa untuk kepentingan peribadi. Keutamaannya kini untuk memacu semula ekonomi negara agar lebih kukuh dan mampan bagi menarik pelaburan asing ke Malaysia. Acara kemuncak adalah pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat yang dimeriahkan dengan sambutan kenegaraan. Dalam kenyataan bersama, Datuk Seri Anwar mengulangi pendiriannya untuk memastikan kebajikan warga kerja dari Indonesia. Presiden Jokowi juga berharap agar pelaksanaan One Channel System OCS dapat memberi manfaat kepada rakyatnya. Ini termasuk aspek keselamatan, mempermudah proses kemasukan dan hak pendidikan anak-anak pekerja warga Indonesia. Turut disentuh isu sempadan darat dan maritim kedua-dua negara serta isu-isu serantau dan antarabangsa. Kedua-dua pemimpin ini juga sepakat untuk bekerjasama rapat menangani diskriminasi minyak sawit di peringkat antarabangsa. Hasrat Malaysia dalam mencari jalan terbaik untuk memastikan pembangunan Ibu Negara Baharu Indonesia di Kalimantan dapat memberi manfaat kepada Sabah dan Sarawak disokong pakai ekonomi dan politik. Menurut Timbalan Pengarah Institut Kajian Etnik Universiti Kebangsaan Malaysia Profesor Dr. Kartini Abu Talib, hubungan istimewa kedua-dua negara akan semakin erat terutama dari segi diplomatik serta pembangunan. Pembangunan Nusantara, terutama sekali di Kalimantan, dilihat akan memberi manfaat besar kepada wilayah Sabah dan Sarawak, terutamanya dalam beberapa perkara. Yang pertama ialah melihat kepada guna tenaga buruh di dua negara, saya kira akan lebih mudah dan lancar dalam sektor perladangan terutamanya, iaitu kelapa sawit. Yang kedua, pembangunan di Nusantara, di Kalimantan juga akan meminimalkan aktiviti jenayah rentas sempadan dalam maksud kedua-dua negara iaitu Malaysia Indonesia akan lebih anjal dari segi kerjasama keselamatan sempadan sesuai dengan pembangunan inklusif Nusantara.
Dekan Fakulti Kemanusiaan, Pengurusan dan Sains Universiti Putra Malaysia, Profesor Datuk Dr. Jayum Anak Jawan berkata, usaha itu secara tidak langsung dapat membentuk sebuah jaringan kerjasama dalam membangunkan kawasan Nusantara. Khususnya Sarawak, Sabah tidak ada pilihan. Negeri, kedua-dua negeri wilayah itu, dia mesti menyediakan diri, dia mesti mengambil bahagian dalam pembangunan ini. Kalau tidak, kedua-dua wilayah itu akan tertinggal. Bukan saja itu, negeri-negeri lain, negara-negara lain akan cuba juga mendapat bahagian dalam kebangkitan pembangunan di Nusantara tadi. Beberapa formula terbaik telah dikemukakan oleh pucuk pimpinan Kerajaan Persekutuan bagi menyelesaikan kemelut politik di Sabah. Ini bagi memastikan kestabilan politik di negeri itu terus kekal sekaligus kepentingan rakyat di negeri tersebut menjadi keutamaan ketika ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, beberapa perbincangan dari hati ke hati telah dilakukan bagi mencari situasi menang-menang agar ketidaktentuan politik semasa di Sabah dapat diatasi. Tambahnya, permasalahan ini tidak harus dibiarkan berlarutan, memandangkan ia sedikit sebanyak akan menjejaskan isu pembangunan di Sabah khususnya. Saya dan Datuk Seri Anwar bersetuju bahawa harus ada tempoh bertenang. Jadi di dalam keadaan bertenang ini pun masih ada perkara yang berlaku. Tetapi yang penting, matlamat Datuk Seri Anwar ialah bagi menyarankan agar diwujudkan kerajaan perpaduan di Sabah yang akan melibatkan semua parti-parti yang berada di dalam kerajaan perpaduan di peringkat pusat. Jadi untuk Sabah tentunya tidak begitu sukar untuk kerajaan perpaduan itu diwujudkan. Tetapi soal penerimaan itu adalah satu aspek yang harus kita santuni terlebih dahulu. Beliau ditemui media selepas mengadakan pertemuan santai bersama agensi di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah dengan media di Menara Kuala Lumpur. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid telah ke Sabah bagi mengadakan pertemuan dengan beberapa pemimpin parti semalam bagi menyelesaikan kemelut politik di negeri itu. Tiada had usia, kuota haji kembali normal. Kerajaan Arab Saudi meluluskan kuota haji penuh 31,600 jemaah Malaysia tahun ini. Menteri Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar mengumumkan khabar gembira tersebut setelah mengadakan mesyuarat khas bersama Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Dr. Taufik Fauzan Al-Rabi' semalam. Beliau dalam satu kenyataan yakin penilaian telah dibuat dalam semua aspek bagi memastikan keselamatan bakal jemaah haji dari seluruh dunia terjamin semasa menunaikan rukun Islam kelima nanti. Sementara itu, Kerajaan Arab Saudi turut memuji Lembaga Tabung Haji TH atas pengendalian haji yang baik, sistematik dan tahap layanan jemaah haji yang patut dicontohi. Datuk Dr. Muhammad Naim kini berada di Arab Saudi mewakili negara menghadiri persidangan perkhidmatan haji dan umrah 2023. Tahun lalu, Malaysia menerima sekitar 45% kuota haji, membolehkan 14,306 jemaah haji Malaysia menunaikan ibadat tersebut. Ia berikutan kawalan situasi pandemik COVID-19 dikuatkuasakan Kerajaan Arab Saudi. Sementara itu, TH akan mengutamakan bakal jemaah haji untuk tahun 2020, 2021 dan 2022 yang masih menunggu giliran disebabkan pandemik COVID-19 untuk musim haji tahun ini sebelum diikuti bakal haji giliran tahun 2023. Menerusi satu kenyataan, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Datuk Seri Amrin Awaluddin berkata, keutamaan itu berdasarkan sistem pendaftaran haji berasaskan prinsip yang dahulu didahulukan. TH akan mengeluarkan surat tawaran
deadline bagi menunaikan haji tidak lama lagi. Rayuan haji melalui platform dalam talian Tijari juga akan dibuka dan tarikhnya akan diumumkan TH dalam masa terdekat. Pemilihan rayuan haji adalah berpandukan kriteria tertentu dengan rayuan mahram akan diberikan keutamaan. Pelan khas menggajikan warga asing dengan syarat lebih longgar diperkenal bagi memenuhi keperluan sektor pekerjaan di negara ini. Menerusinya, majikan boleh mendapatkan pekerja dari 15 negara sumber tanpa perlu melalui prasyarat kelayakan penggajian serta kelayakan kota. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, pelan kelonggaran penggajian pekerja asing membolehkan majikan mendapat pekerja berdasarkan kemampuan dan keperluan. Bagaimanapun, pelan terbabit adalah bersifat sementara. Kerajaan ialah majikan kena memasukkan permohonan, ya, dan piagam pelanggan kita untuk pelaksanaan Akta Pekerja 1955 ini, khususnya Seksyen 60K, adalah kelulusan dalam tempoh kurang 3 hari. Boleh jadi 1 hari, boleh jadi 2 hari, boleh jadi 3 hari, yang kita namakan kelulusan bersyarat. Ya, ada conditionnya lah. Syaratnya adalah akan ada proses naziran dan proses inspektorat. Maklumat terperinci mengenai pelan itu akan dimaklumkan dalam masa terdekat. Datuk Seri Saifuddin bercakap pada sidang media selepas hadir mesyuarat khas pengurusan pekerja asing dipengerusikan Perdana Menteri di Putrajaya. Pelancong asing yang tiba di Malaysia perlu melalui kaunter khas imigresen di pintu masuk negara. Menurut Ketua Pengarah Imigresen, Datuk Seri Khairul Zaimi Daud, kawalan ketat dilaksanakan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan KKM yang turut membuat pemantauan 24 jam. Bagi penerbangan daripada negara China contohnya, mereka akan masuk ke negara kita melalui kaunter-kaunter khas Jabatan Imigresen yang disediakan untuk mereka. Dan tujuannya ialah supaya kemasukan mereka itu dapat diuruskan dengan lebih cepat dan cekap. Sekiranya mereka ini didapati mempunyai gejala ataupun simptom seperti batuk, sesama yang amat teruk ataupun demam, pegawai imigresen akan merujuk mereka ini kepada pegawai-pegawai Kementerian Kesihatan Malaysia yang ada bertugas bersama-sama kami di pintu masuk utama, terutamanya di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Jadi inilah keutamaan Jabatan Imigresen sekarang ini. Tambah beliau, keutamaan pihak imigresen adalah untuk memastikan kemasukan pelancong asing ke Malaysia mengikut undang-undang yang telah ditetapkan. Dalam pada itu, warga asing yang tidak mempunyai dokumen dan bukti lengkap sebagai pelancong akan dihantar pulang ke negara asal untuk mengelakkan penyalahgunaan visa pelancong untuk tujuan bekerja. Prosedur operasi standard COVID-19 sedia ada kekal. Keputusan itu dibuat berdasarkan 7 indikator situasi jangkitan semasa, yang termasuk jumlah kes harian yang semakin menurun. Kadar kes import luar negara dilapor turut menurun, iaitu antara 3 hingga 4 kes dalam tempoh sebulan. Kes import ataupun lonjakan kes berlaku, kes-kes import. Yang kedua, kalau ada varian baru yang dikesan, iaitu selain daripada Omicron, bukan Omicron subtype tapi selain daripada Omicron, ataupun kalau ada peningkatan di klinik-klinik Sentinel, kita ada 18 hospital yang menggunakan Sentinel Clinic sebagai satu surveillance, dan juga kalau ada lonjakan kes, kita akan ambil tindakan. Dan juga pengesanan varian barulah daripada sampling, contohnya di air kumbah dan sebagainya. Antara indikator lain termasuk penggunaan fasiliti kesihatan seperti katil di hospital yang dilapor menurun dan kekal 20% setakat ini.
Kementerian Kesihatan KKM menjangkakan tiada berlaku lonjakan kes baru COVID-19 semasa musim perayaan ini. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah berkata, ia berdasarkan pengalaman setelah sempadan negara dibuka semula sejak 1 April 2022. Baru selain pada Omicron. Apa yang kita kesan ialah subtype, mutasi subtype Omicron. Jadi varian baru tak dikesan lagi untuk tempoh jangka masa setahun. Atas kehadiran ke sesi libat urus yang berhormat, mempersilakan yang berhormat berkenaan. Dalam pada itu, setakat hari ini, tiada varian COVID-19 baru dikesan dalam negara. Jelas Tan Sri Dr. Noor Hisham, dalam tempoh setahun, varian yang dikesan dalam negara merupakan mutasi varian Omicron. Ini termasuk varian BA5.2 dan BF.7. Masih belum ada varian baru selain pada Omicron. Apa yang kita kesan ialah subtype, mutasi subtype Omicron. Jadi varian baru tak dikesan lagi untuk tempoh jangka masa setahun. Atas kehadiran ke sesi Beliau berkata demikian dalam sesi libat urus Kementerian Kesihatan bersama media di Putrajaya. Sementara itu, Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah memaklumkan tren pengambilan dos penggalak kedua di fasiliti kesihatan seluruh negara meningkat sejak 2 minggu lalu. Jelas beliau, ia satu perkara yang positif meski mengakui pengambilan dos penggalak kedua itu sedikit hambar berbanding dos penggalak pertama. Beliau turut menyarankan masyarakat untuk mengambil suntikan penggalak COVID-19 ini susulan keberkesanan perlindungan dilaporkan berkurangan dalam tempoh 3 hingga 6 bulan. Kita juga menggalakkan dos penggalak tadi, data dah menunjukkan dos penggalak pertama dan kedua, dan ini memberikan perlindungan sebab kalau ikut masa ketahanan tubuh akan berkurangan dengan masa. Jadi dos penggalak akan memberikan perlindungan yang sebaik mungkin, terutamanya kepada golongan yang berisiko tinggi. Setakat 9 Januari 2023, 49.9% individu selesai mengambil suntikan dos penggalak pertama COVID-19, manakala hanya 2.1% selesai mengambil suntikan dos penggalak kedua. Peningkatan akses rakyat kepada barangan keperluan harian dengan harga munasabah dan adil antara fokus Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN tahun ini. Menterinya Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata langkah itu bagi membolehkan pengguna menikmati penjimatan harga tanpa mengganggu ekosistem pengeluaran dan pengedaran barang keperluan. Dalam amanat tahun barunya yang disampaikan pada Majlis Perhimpunan Bulanan KPDN, Datuk Seri Salahuddin menjelaskan KPDN telah merangka pelbagai pendekatan dan strategi. Ini termasuk pelaksanaan program subsidi bersasar, berperingkat dan inisiatif Payung Rahmah. KPDN juga akan menilai semula dasar yang bersangkutan seperti kawalan harga, tempoh kawalan harga, kaedah dan penyaluran subsidi, pengimportan dan pengeksportan, kos pengeluaran dan pengangkutan. Malaysia merekodkan bilangan penganggur berjumlah 600,009 orang pada November 2022, susut berbanding 600,000 orang bulan sebelumnya. Jumlah tersebut menjadikan kadar pengangguran negara pada paras 3.6% ketika ini.
Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata pada tempoh berkenaan pasaran buruh terus kukuh selari perkembangan aktiviti ekonomi semasa. Bilangan tenaga buruh kekal meningkat 0.2% bulan ke bulan kepada 16.71 juta orang. Manakala kadar penyertaan tenaga buruh naik 0.1 mata peratus kepada 69.8%. Bilangan penduduk bekerja dalam sektor perkhidmatan terus meningkat, terutamanya dalam aktiviti perdagangan borong dan runcit serta perkhidmatan makanan dan minuman. Merumuskan keseluruhan kedudukan tenaga buruh, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir menjelaskan operasi berterusan ke semua aktiviti ekonomi dan sosial hingga akhir 2022 membolehkan ekonomi negara terus berkembang pesat. Seorang ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat didakwa atas 7 tuduhan mengemukakan tuntutan palsu berjumlah RM112,000 kepada perkeso. Penipuan dibuat bagi menuntut insentif program Penjana Kerjaya 2.0. Pertuduhan ke atas wanita itu dibuat di Mahkamah Session Kuala Lumpur. Dia didakwa mengemukakan dokumen palsu untuk tuntutan insentif menerusi satu individu. Kesalahan didakwa dilakukan di Menara Perkeso Putrajaya antara 13 Julai hingga 1 Oktober 2021. Tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Hakim Azura Azlwi membenarkan dia diikat jamin RM35,000 dan kes disebut semula pada 14 Februari. Kita ke segmen sukan. Saudara, Malaysia gagal ke final kejohanan Piala AFF 2022 selepas tewas kepada juara bertahan Thailand 3-0 pada aksi separuh akhir kedua di Stadium Thammasat Bangkok malam ini. Berbekalkan kelebihan 1 gol pada aksi pertama di Bukit Jalil, Malaysia jelas bukan tandingan Thailand apabila terpaksa akur dengan 3 jaringan. Terasil Dagda membuka tirai buat Thailand menerusi gol pada minit ke-19. Selepas rehat, skuad Harimau Melaya tersentak lagi dengan gol kedua tuan rumah hasil daripada Bordin Pala pada minit ke-55. Skuad negara berusaha memburu gol untuk merapatkan kedudukan, namun penyudah tumpul penyerang negara gagal menembusi gawang Thailand. Sebaliknya, skuad Gajah Perang pula terus menghukum kealpaan pertahanan Harimau Melaya menerusi jaringan Adisak Kraisom pada minit ke-71. Keputusan itu menyaksikan Thailand menang dengan agregat 3-1 sekaligus bakal berdepan Vietnam pada aksi final. Kita beralih ke perkembangan badminton. Kejutan nampaknya berlaku pada hari pertama kejohanan terbuka Malaysia 2023 yang membuka tirainya di Axiata Arena Bukit Jalil hari ini. Harapan untuk melihat bergu wanita utama negara Perlitan dan M. Tina memulakan tahun baru dengan kejayaan di laman sendiri tidak kesampaian apabila mereka ditunjukkan jalan keluar seawal pusingan pertama petang tadi. Dalam kejohanan pembuka tirai jelajah BWF musim 2023 ini, Perli dan Tina bermula dengan langkah kiri apabila tewas di tangan lawan bukan pilihan Gabriela dan Stefani Stoeva dari Bulgaria 21-19, 21-14. Meskipun bermula dengan baik pada awal set pertama, beregu nombor 14 dunia itu mula hilang fokus pada pertengahan permainan. Ketinggalan 14-11 dan seterusnya tumpas 19-21. Pilihan ke-8 kejohanan itu terus menampilkan aksi long lai pada set kedua sekaligus memberi keyakinan kepada Gabriela dan Stefani menutupnya dengan kemenangan 21-14. Attacking was really aggressive and we didn't do our part really well. So I think these are the things we need to go back and work on. Firstly, we just want to give our very best in every match in training, but yeah, it doesn't work, so we go back, have to work more harder. Ini merupakan pertemuan kedua Perli dan Tina dengan pasangan adik-beradik berkenaan. Sebelum ini, mereka menewaskan pasangan berkenaan di Terbuka Switzerland 2021.
Dalam pada itu, nasib malang kem badminton negara nampaknya berlanjutan apabila pemain berseorangan profesional lelaki negara Liu Darren berkemungkinan menarik diri di pusingan kedua Khamis ini. Ini selepas pemain berusia 36 tahun itu mengalami kecederaan betis semasa menundukkan wakil Perancis Thomas Junior Popov dalam pertarungan 3 set di pusingan pertama. Kecederaan tersebut dialami Darren ketika set kedua yang menyaksikan dia menang 21-14. Memang kalau besok masih jalan sakit, and then Khamis masih jalan pun sakit. And then memang tak boleh buat apa lah. Masuk pun tak boleh buat apa kan, tak boleh gerak pun no point lah. Jelas Darren kecederaan pada betis kanan itu dialaminya sejak sebulan lalu. Darren dijadual berdepan jago Denmark Victor Axelsen di pusingan kedua jika meneruskan perjuangan dalam Terbuka Malaysia. Sebelum itu, dia menundukkan Popov menerusi aksi rubber game 21-15, 14-21 dan 21-17. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM. Salam perpaduan dan selamat beristirahat.